Jadi nasihat saya, okey, ada orang duk cakap pasal prep. Apa tu prep? Apa ni persiapan akhir zaman lah apa semua. Sebenarnya macam ni. Dia buat persiapan ni sebenarnya tak perlulah nak tunggu sampai Imam Mahdi turun. Okey. Persiapan ni kamu kena buat daripada sekarang ikut apa yang kamu boleh buat. Kalau dalam rumah kamu boleh tanam satu pasu bunga cili ke ataupun serai ke pun dah cukup. Siapa yang ada tanah, contohnya duduk dekat tak Eropah, ada duduk dekat taman perumahan, tanamlah dekat tepi-tepi rumah tu pokok cili, pokok bawang, pokok serai, yang ringkas. Yang ada tanah-tanah kampung tu, mulalah buat balik ke arah pertanian. Bela saja ayam kampung, apa ni, itik. Bela balik. Kita kena buat balik. Okey? Kita kena buat balik. Okey. Jadi itulah nama dia persiapan. Dia bukan kira akhir zaman. Sekarang pun kena buat dah. Sebab tu anda tengok, setahun yang lepas, apa yang saya buat, saya sedang mengajar. Saya sedang mendidik follower-follower saya setakat mana yang boleh. Apakah langkah-langkahnya? Ingatlah, lepas pencen apa benda pertama saya buat? Benda pertama saya buat ialah berguru. Saya tunjuk, okey, mula-mula berguru, cari ilmu dalaman, bersihkan jiwa, betulkan, sihatkan badan, apa semua, berguru. Lepas daripada berguru, apa saya buat? Saya berniaga atau saya berusaha cari akar kayu, saya mula tunjuk balik pada rakyat Malaysia. Ini pokok ni, ini pokok ni, ini gunanya untuk ini. Perlahan-lahan saya tarik tuan-tuan dan puan-puan, itulah nama prep. Itulah namanya prep. Saya sedang sediakan tuan-tuan dan puan-puan untuk ubah kat mental, ubah di otak dulu. Pertama sekali pergi berguru. Dah ada ilmu, pergilah belajar balik macam mana akar kayu, ubi kayu, apa dia, ni apa dia. Belajar balik, kenal balik. Oh, yang ni ubat panau. Oh, yang ni untuk luka. Oh, yang ni untuk sakit perut. Benda-benda macam tu saya tunjuk. Lepas tu saya tunjuk pula kita kena tolong orang, kita kena gali telaga. Itulah prep. Saya tunjuk setahun dah, saya tunjuk langkah-langkah untuk menghadapi akhir zaman. Kalau siapa yang nampak apa yang saya buat, kamu akan nampak langkah-langkah saya buat tu. Itulah dia yang ilmu saya ajar. Mula-mula buat ini, lepas tu buat itu, lepas tu gali balik apa ni, telaga-telaga lama. Lepas tu buat bilik bawah tanah. Lepas tu sediakan balik akar kayu jadi stok. Lepas itu buat itu, lepas tu macam tu sikit. Lepas tu saya kenalkan balik, okey, ni dia, ini bendanya untuk apa. Lepas tu saya ajar pula ni ilmu-ilmu, kalau takut apa dia, kalau takut jin setan tu apa dia. Itu prep lah tu. Itulah persiapannya. Apa perlu buat untuk anak, apa perlu buat untuk isteri. Anak-anak kena belajar balik mukadam, kena belajar balik Al-Quran. Isteri pula kena bawa ke arah macam ni. Diri kita pula kena jaga kesihatan macam ni. Kurangkan makan macam ni, lebihkan makan macam ni. Benda tu semua saya tulis dalam Facebook, step by step. Tapi saya tak ada tulis ini adalah ilmu prep. Saya tak tulis macam tu. Saya akan bagi tahu langkah-langkah dia. Tengok balik apa yang saya ceritakan, apa yang saya tulis, apa yang saya tunjuk sejak daripada saya pencen bulan 6 2020. Sudah setahun setengah saya sedang mengajar langkah-langkah untuk prep satu per satu. Siapa yang telah mengikut saya lama, kamu akan nampak kenapa saya ajar pakai sabun daripada akar kayu, daripada gaharu. Kenapa saya ajar makan, minum kopi campur akar kayu ni. Kenapa saya ajar pakai shampoo macam ni, shampoo daripada benda macam ni. Semua benda tu saya ajar. Sebab tu saya bagi tahu, tuan hutan saya jual murah. Kalau kamu rasa saya meniaga ni untuk tuan hutan, untuk kaya, kamu silap. Saya ada benda-benda lain yang saya buat kalau nak kaya. Okay? Macam ni hari ni saya ajar.
Minuman coklat yang coklat sebenarnya macam mana? Kenapa gunanya ini? Kenapa gunanya ini? Itulah ilmu prep. Persiapan akhir zaman. Kenapa saya ajar dalam banyak-banyak senjata yang ada di dalam ilmu silat? Kenapa dalam Facebook saya letak hanya sundang, pedang sundang? Saya tunjuk gambar pedang sundang je. Sedangkan dalam senjata ada 21 jenis senjata dalam silat gayung, tapi saya tunjuk sundang. Itulah ilmu prep. Faham eh? Saya harap sesiapa yang dibukakan hatinya oleh Allah, sesiapa yang dapat nampak apa yang saya nak ajar sejak setahun setengah yang lepas, mereka lah yang dapat manfaatnya. Ya. Tak payah tunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi turun, kita dah terlambat. Anak-anak kita dah terlambat, isteri kita pun dah terlambat. Dia kena buat daripada sekarang. Tengok, saya pergi bela binatang, saya buat itu, saya pergi buat ini, saya pergi masuk hutan, saya tunjuk. Macam-macam saya buat. Tu cara saya tunjuk. Tu cara saya. Ilmu ni, ada orang dia suka bila orang cakap, dia ambil. Saya punya style, bila saya nak bagi ilmu, saya tunjuk. Saya tunjuk cara tu. Buat begini, buat. Saya tunjuk dan orang tu ikut. Saya lagi suka. Okay? Sekarang kau apa ni? 11.20. Saya tunjuk lagi keris. Betul? Takkanlah saya saja-saja nak tunjuk, aku dah beli keris. Saya hidup 40 tahun tak ada keris. Tiba-tiba lepas pencen saya beli keris sampai 3. Takkanlah tak ada siapa-siapa berfikir, kenapa Tuan Fitri sebelum ni dia tak ada keris. Kalau keris dalam silat pun dia akan pinjam main-main keris untuk latihannya. Tapi tiba-tiba lepas pencen dia beli keris. Sampai 3 apa tu? Kenapa? Kalau kamu menggunakan otak. Kenapa saya tunjukkan sundang? Yang dah kenal saya bertahun-tahun, 5-6 tahun, mereka tak pernah tengok saya buat perangai ni. Ini cara saya mendidik. Okay? Faham eh? Okay. Saya buat telaga balik, betul? Telaga yang dah beratus tahun saya gali balik. Jadi kalaulah apa-apa berlaku, katakanlah balik pada cerita tadi. Katakanlah kalau tiba-tiba makanan tak ada dekat Malaysia atau jatuh berkurangan, orang jadi panik buying lah, beli sana sini lah. Sekarang pun telur pun dah tak ada. Telur pun susah cari dah, ayam pun susah cari dah. Itu sekarang. 5 tahun lagi, saya nak tanya, mana kamu nak cari? Mana kamu nak cari bawang? Mana nak cari cili? Benda asas tu, bawang, cili, mana nak cari? Mana nak cari ayam? Kalau kamu tak bela daripada sekarang, kalau kamu tak bela kambing daripada sekarang, kalau kamu tak gali telaga daripada sekarang, mana nak cari? Kalau punca air pun kita tak tahu nak cari kat mana. Macam nak tanam padi? Sekarang baru ayam, baru telur. Korang dah gelabah. Habis itu Malaysia. Saya tak ada apa. Saya tak makan telur, tak ada. Saya ada, untuk saya dan keluarga saya, ada 20,000 ekor itik. Saya boleh makan kenyang tiap-tiap hari. Step by step. Saya dan grup saya tak ada masalah. Okey. Telur itik lagi berkhasiat. Telur itik lagi besar. Isi dia lagi padat. Okey. Jadi kena berfikir daripada sekarang. Bukannya bermaksud preparation persiapan akhir zaman tu kena letak
pack apa di bag dengan barang apa lah, torchlight lah apa semua itu kena sentiasa ada. Itu bukan untuk persiapan akhir zaman. Persiapan akhir zaman ni ialah yang pertama sekali iman kita, yang kedua sekali ilmu kita, yang ketiga sekali makanan, pakaian, tempat tinggal kita. Kena sediakan tu. Itulah nama persiapan akhir zaman. Pertama iman. Iman kita kena betul. Macam nak dapat iman kena belajar ilmu. Mana nak dapat ilmu kena cari tok guru. Itu saya buat kembara berguru 100 hari. Saya tunjuk cara nak berguru 100 hari saya tunjuk dalam Facebook. Iman. Lepas iman, faham? Itulah caranya. Okay? Malam ni kita buka sikit minda. Buka sikit minda. Jangan duk beku sangat. Ya? Jadi kalau sesiapa nampak, sesiapa yang tersedar, sesiapa yang perasan apa yang saya dah buat selama setahun setengah ni, baru kamu nampak kenapa saya buat itu, kenapa saya buat ini, kenapa saya tegur bab itu, kenapa saya marah bab ini, kenapa saya buat bab itu, kenapa saya tak buat bab ini. Baru kamu akan nampak. Okay? Tolong faham. Buatlah persiapan yang sepatutnya. Tak payah nak tunggu Imam Mahdi. Lambat lagi. Buat daripada sekarang. Ajar balik anak-anak kita. Ajar balik cucu-cucu kita. Macam mana nak bela ayam. Macam mana nak bela ayam kampung. Macam mana nak bela itik. Macam mana nak bela angsa. Macam mana nak tanam pokok cili. Macam mana nak tanam pokok bawang. Macam mana nak tanam pokok serai. Kena ajar balik anak-anak kita. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Macam mana nak buat apa ni rumah. Macam nak buat kalau beras tak ada nak makan apa. Boleh tak guna ini, boleh tak guna itu. Untuk pertahankan diri macam mana. Kena ajar balik. Kena ajar balik. Saya dengan isteri saya, insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Kita kena balik kepada basic. Tak boleh harap kerajaan, tak boleh harap adun, tak boleh harap ahli parlimen, tak boleh harap menteri. Jangan harapkan manusia. Harap pada diri kita sendiri. Jangan harap kat orang. Dengar cakap saya. Saya tahu sebab saya bekerja dengan kerajaan 25 tahun. Saya pada bawah sampai saya duduk dekat apa ni, saya dah bekerja dengan orang yang tahap tinggi-tinggi je. Paling tinggi dalam Malaysia. Saya nampak apa yang berlaku dekat kerajaan ni. Saya nampak apa yang berlaku. Jadi kita kena buat balik. Balik pada asal. Ini sampai luka, tangan terluka sikit. Tangan terluka, kena pisau sikit. Tu, naik kereta pergi kat 15 km pergi farmasi sebab tangan terluka. Sedangkan kita punya mak, kita punya tok tangan terluka sikit-sikit ni tu. Tepi rumah je pokok kapal terbang. Pokok lidah buaya. Betul? Pokok senduduk umang, pokok senduduk kampung. Ambil ramai-ramai tampal lekat. Dah. Tak ada masalah lah. Kita terluka sikit tu nak naik kereta 15 km pula pergi dekat farmasi beli apa ni plaster. Apa? Back to basic lah, balik pada basic. Ni perut sakit masuk angin je pun, bukan benda pun. Perut sakit salah makan, silap makan. Dah pernah kita pergi jumpa doktor. Kan habis sampai RM60, RM70. Pergi kat farmasi punyalah jauh 10-20 km. Sedangkan sakit perut sikit, setakat sikit-sikit ni, makcik kita, tok kita, nenek kita pergi mana? Tak payah jauh-jauh. Tu je. Ambil tak ada, ambil madu je ke? Ataupun pergi dekat dia. Pokok jambu batu, tahu jambu batu? Jambu batu, ambil pucuk daun jambu batu tu, gigit-gigit, kunyah, telan, hilang. Sebab perut tu ada asid sikit. Clear terus. Okay? Kita kena back to basic.
you.